Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dapat dipertemukan walaupun atas talian untuk bersama-sama berkongsi tentang ilmu sepanjang tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Pertamanya, terima kasih kepada Sekretariat Fiqh dan Fatwa Fakulti Syariah dan Undang-Undang yang mengambil usaha untuk berkongsi ilmu dengan tenaga pengajar walaupun dalam tempoh kawalan pergerakan masing-masing dan kebanyakannya mungkin berada di kampung atau di kampus. Saya akan berkongsi berkaitan dengan ilmu faraid. Sebahagian daripada anak-anak pelajar mungkin telah mempelajari ilmu ini dalam semester-semester sebelum ini. So, ia boleh dianggap sebagai sebahagian daripada ulang kaji bagi para pelajar yang baru ataupun belum lagi mempelajari kursus ini. Sekurang-kurangnya kita menambah sedikit ilmu pembuka bicara untuk mengetahui bagaimana Islam mengatur hukum tentang pengurusan harta pusaka dalam Islam. Pertamanya, kita akan menyentuh tentang pengenalan sahaja dalam sesi kali ini, iaitu kita akan menceritakan mengulang kaji kaitan dengan ilmu faraid itu sendiri. Bermula faraid itu dengan kita menceritakan ataupun memberikan definisi yang mudah untuk difahami, iaitu ia adalah sebahagian disiplin ilmu dalam fiqh itu sendiri yang membincangkan tentang hukum-hukum agihan harta pusaka mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh syarak, lunas-lunas syarak, yang kadang-kala disebut sebagai faraid itu sendiri ataupun daripada kata fardu, dan kadang-kadang dikenali juga dengan ilmu al-mawaris ataupun fiqh al-mawaris. So, sebenarnya ilmu ini merupakan suatu ilmu cabang dalam fiqh yang sangat dituntut untuk diketahui ataupun sebahagian daripada fardu kifayah untuk diketahui oleh setiap orang Muslim. Kerana yang pastinya kita mengetahui adalah kematian itu adalah sebahagian daripada titik hujung sesuatu kehidupan, dan mesti ada hukum yang menceritakan tentang apa yang akan berlaku selepas kematian tersebut. Salah satunya ialah berkaitan dengan kepada siapa harta si mati itu akan diagihkan. Oleh yang demikian, kita tengok hadis Nabi SAW ada yang menyebut yang berbunyi ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa innahu nisful ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia, sesungguhnya ia merupakan sebahagian ilmu dan ianya akan dilupakan, serta ilmu yang pertama yang akan diangkat daripada umatku. Dalam hadis yang lain juga, sama juga seruan yang datang daripada Rasulullah SAW yang berkaitan dengan faraid. Ta'allamul fara'idha wa'allimuhu an-nas fa inni imru'un maqudun wa anna al-ilma sayuqbad hatta yakhtalifa al-ithnani fil faridah la yajidani ahadan yafsilu bainahuma. Belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia kerana sesungguhnya aku ini manusia biasa yang pasti mati. Ilmu faraid juga akan diangkat sehingga menjadikan dua orang akan berselisih dalam membahagikan harta pusaka dan kedua-dua mereka itu tidak akan mendapat seorang pun untuk menyelesaikannya antara mereka berdua. Ini adalah antara realiti yang boleh kita terima hingga hari ini yang menunjukkan bahawa konflik dalam pengurusan harta keluarga itu sentiasa membimbangkan. Pergaduhan sentiasa akan berlaku, terutama melibatkan harta. Kita kembali kepada definisi istilah faraid itu sendiri. Dari sudut bahasa, disebabkan perkataan faraid itu adalah perkataan bahasa Arab, maka ia bermaksud dari sudut bahasa ialah sebagai satu ketentuan. Banyak sebenarnya definisi dari sudut bahasa, kita ambil yang utama.
sesuatu yang dibenarkan ataupun keterangan dan sesuatu yang sifat wajib. Namun dari sudut istilah, bahagian-bahagian pusaka yang telah ditetapkan melalui nas untuk diagihkan kepada waris yang berhak. Ini merupakan satu peraturan yang Allah telah tetapkan nak menunjukkan bahawa walaupun tuan empunya harta tersebut telah meninggal dunia, namun ada peraturan kepada siapa perlu harta itu diserahkan, berapa banyak bahagian-bahagian yang perlu kita serahkan. Dari sudut persyariatannya, seperti mana yang kita maklum, disebabkan disiplin ilmu fiqh itu sendiri adalah sebahagian daripada Islam, syariah, maka sudah pasti sumber rujukannya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' sebagai asas. Dan bukan itu sahaja, terdapat di sana ulama' menggelarkan 3 ayat daripada surah An-Nisa dengan gelaran ayat mawaris, iaitu ayat 11, ayat 12, ayat 176 daripada surah An-Nisa. Saya syorkan bagi kita yang sedang duduk di rumah, sedang menjaga kesihatan masing-masing, memberi kesempatan untuk buka Al-Quran dan bacalah ayat 11, 12, 176 yang berkisar tentang agihan kepada siapa harta si mati itu sepatutnya diserahkan, iaitu waris si mati, dan juga berapa bahagian yang akan mereka terima. Ayat tu agak panjang, saya tunjukkan saja di sini. So anak-anak pelajar boleh rujuk, boleh tengok tafsirannya. Ini ayat 11, ini ayat 12, dan ini adalah ayat terakhir daripada surah An-Nisa, iaitu ayat 176 daripada surah An-Nisa. Okay. Berkaitan dengan hukum, pelaksanaannya adalah satu kewajipan, bahkan disebut juga sebagai hukuman Allah ataupun batas-batas syariat Allah dalam ayat surah An-Nisa selepas disebut ayat pusaka tadi. Allah menggelarkan faraid itu adalah sebahagian daripada batasan. Dalam bahasa mudahnya, siapa yang ingkar, siapa yang melanggar batasan, maka adalah balasan yang akan diberikan kepada mereka. Seterusnya, yang ni kita terus masuk ulang kaji berkaitan apa yang kita pernah belajar berkaitan dengan hukum faraid. Sebenarnya dengan mudahnya, saya ringkaskan dalam pertemuan kali ini, kita ada 3 komponen besar yang berkaitan dengan faraid. Satu dinamakan sebagai konsep asas ataupun prosedur asas kepada sesuatu hukum itu. Kedua dinamakan sebagai waris ataupun komponen waris ataupun komponen dan bahagian-bahagiannya. Dan yang ketiga adalah komponen berkaitan dengan kaedah agihan. So, sesiapa yang pernah belajar ataupun yang ingin mendalami tentang hukum faraid, maka dia akan berlega-lega kepada 3 komponen besar ini. Yang pertama, asas tadi, disebabkan faraid adalah sebahagian daripada hukum fiqh, maka dia tidak terlepas daripada persoalan berkaitan rukun faraid itu sendiri, sebab faraid syarat penghalang dianggap sebagai perkara yang perlu kita tahu. Yang kedua, yang ini dianggap sebagai ilmu sesiapa yang ingin mengetahui hukum faraid itu, iaitu mengenali waris. Satu, dinamakan sebagai waris ashabul furud. Dua, dinamakan waris asobah. Tiga, dinamakan sebagai waris zawil arham. Dan yang ketiga adalah komponen berkaitan kaedah sesuatu agihan itu dibuat, maka timbullah istilah-istilah seperti rod, al-hajab, al-aul, al-ta'sil dan juga. So, sebelum kita teruskan kepada perkara yang detail, cukuplah sekadar kita teruskan komponen pertama sahaja sebagai tajuk ulang kaji kita. Kita kata tadi komponen asas faraid itu terdiri daripada 4 perkara, iaitu rukun, sebab, syarat dan juga halangan. Dia macam hukum fiqh yang lain lah. Mesti 3 perkara yang pertama wajib ada dan perkara yang terakhir adalah wajib tidak wujud untuk menjadikan suatu hukum itu ada.
Untuk memudahkan meringkaskannya ialah rukun kepada hukum faraid itu ada 3. Satu ialah pewaris yang merujuk kepada si mati itu sendiri. Kedua adalah waris yang akan mendapat harta pusaka yang ditinggalkan. Dan yang ketiga, rukun juga adalah mesti adanya harta. Dan seterusnya ialah syarat kepada faraid itu sendiri. Kita ringkaskan kepada 4 syarat. Yang pertama ialah kematian pewaris. Dia syarat yang related kepada rukun yang pertama. Confirmkan bahawa betul-betul berlakunya kematian. Kedua adalah syarat yang berkaitan dengan waris itu. Confirm, kita kena pasti bahawa waris yang bakal menerima harta adalah masih hidup. Ketiga adalah hubungan diketahui. Hubungan yang diketahui ini merujuk kepada hubungan sebab antara si mati dengan yang waris yang masih hidup itu. Dan yang terakhir sekali, tiada halangan pusaka, merujuk kepada halangan ataupun perkara keempat dalam komponen asas ini. Seterusnya ialah berkaitan dengan sebab. Kita pernah belajar ataupun kita ringkaskan sebab yang utama adalah 3 yang pertama, dan bagi mazhab Syafi'i ada sebab yang terakhir iaitu berkaitan dengan Baitul Mal. Kita ada sebab yang melibatkan keturunan iaitu waris ada hubungan nasab dengan si mati. Kedua adalah hubungan perkahwinan dan ketiga adalah hubungan membebaskan hamba. Ini dah tak wujud lagi lah sebab ni, sebab kita dah tak ada hamba zaman sekarang. Suatu masa dahulu, siapa-siapa yang bebaskan hamba, kemudian hamba yang dibebaskan itu meninggal dunia, tidak ada saudara mara, maka harta kepada hamba tu yang telah bebas itu akan diserahkan kepada mana-mana orang yang telah memerdekakan dia. Dan yang terakhir sekali ialah jangan sekali-kali ada halangan yang menyebabkan faraid itu tidak dapat diagihkan kepada waris. Apa halangan yang disepakati oleh ulama ialah satu, pembunuhan. Waris tadi bukan pembunuh kepada si mati. Perhambaan, sekali lagi halangan ini tidak wujud pada masa ini, iaitu contoh A dengan B, kedua-duanya adalah hamba, ada hubungan nasab. Kalau A meninggal, B tidak dapat ataupun dianggap sebagai halangan untuk mendapatkan harta pusaka. Dan yang terakhir sekali ialah berbeza agama. Si mati adalah orang Islam dan waris adalah non-Muslim. Juga dianggap sebagai sebahagian halangan dalam mewarisi sesuatu faraid itu dapat dijalankan. Saya rasa itu sahaja untuk ulang kaji faraid. Moga-moga dengan pertemuan yang ringkas ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak ataupun rakan-rakan adik-adik pelajar yang sedang dikuarantinkan di rumah ataupun di kampus untuk mengulang kaji tentang ilmu faraid. Kalau ada masa, kita berjumpa pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.